membantu community dengan cara dia sendirilah. Okay, kita boleh dengarkanlah apa yang nak disampaikan dan apa projek yang dia dah buat yang dah bantu masyarakat dan juga berkaitan dengan SDG yang kita dah bincang selama 2 hari lepas. Okay, kalau ada soalan ke apa, boleh terus tanya. Boleh angkat tangan ke, ada angkat tangan ke kat sini? Oh tak ada, boleh tanya dekat ruangan chat ataupun on mic dan tanyalah. Okay, that's all for me. Selamat menuntut ilmu dan dapatkan perkongsian yang bermanfaat pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, persilakan Saudara Rashdan. Baik, sekejap saya share screen. Alright. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator majlis kita pagi ni, Cik Syahira. Pagi-pagi dia dah buat program dengan kita. Seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu International Youth Centre kerana sudi menjemput saya sebagai panel yang mana beri ruang untuk saya kongsi apa yang kita boleh sama-sama belajar. Dan kepada semua hadirin yang hari ini hadir pagi-pagi lagi semangat datang dah program virtual ni kan. Banyaknya saya tengok daripada sekolah-sekolah, jadi mungkin saya boleh katakan selamat datang dan pagi kepada kawan-kawan saya dan juga cikgu-cikgu. Selamat pagi cikgu-cikgu. Saya dah lama dah tak sebut selamat pagi cikgu-cikgu ni kan. Okay. Okay, sebelum saya mulakan sesi perkongsian saya pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Nanti ada pula yang kata ni, siapa budak ni kan, main cakap dia tapi tak kenal dengan siapa kan. So kita kenalkanlah diri kita dulu. Okay, sekejap kenapa dia tak? Alright. Nama diberi Muhammad Rashdan bin Abdul Rashid. Boleh panggil Bro Rashdan je. Okey, umur saya baru berumur 20 tahun. Saya merupakan pengarah bagi projek kesukarelawanan iaitu Be Friends. Saya juga merupakan pengurus bagi syarikat Keluluk Empire Enterprise dan saya merupakan ahli eksekutif pengurusan dan pentadbiran bagi Majlis Perwakilan Pelajar di tempat saya menimbul ilmu sekarang iaitu di UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, dan saya merupakan pelajar tahun akhir diploma di bahagian kejuruteraan elektrik di UiTM Pasir Gudang dan nak grad dah. InsyaAllah ada rezeki grad lah. Okay, ini adalah serba sedikit orang kata latar belakang siapa penceramah yang hari ni kan. Inilah saya lah dia. Saya lah orangnya. Saya rasa cukuplah tu untuk saya punya latar belakang. Okay, next. Okay, mari kita mulakan. Okay, ini yang seperti hadirin lihat, ini merupakan gambar anggota ahli Be Friends. Apa benda Be Friends ni? Okay, Be Friends merupakan satu kumpulan mahasiswa dan juga seorang penyelia projek yang menjalankan aktiviti kesukarelawanan khusus untuk membantu komuniti sasaran daripada segi apa-apa saja. Okey, yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Dan kita terdiri daripada 16 orang ahli yang mempunyai pelbagai jenis latar belakang. Ada yang student electrical engineering, ada yang student mechanical engineering, ada yang student perniagaan pun. So ada pelbagai jenis latar belakang lah. Dan kita orang kata menggabungkan tenaga dan kepakaran untuk kita jalankan program kesukarelawanan ni. Dan rata-rata kami ni semua adalah pelajar diploma yang berumur bawah daripada 21 tahun. Jadi masih muda lagi, masih baru, masih belajar lagi. Tapi tak apa yang kita boleh share, kita share. Okey, inilah ahli Be Friends seperti yang tertera di gambar. Okey. Okey, jadi apa sebenarnya misi dan visi Be Friends ini ditubuhkan? Okey, misi Be Friends ni ditubuhkan adalah untuk menjalankan aktiviti kesukarelawanan yang khusus untuk menambahkan pendapatan komunitas sasaran melalui apa-apa caralah. Kalau macam yang sekarang ni kita buat peternakan keluluk secara profesional, kita ada pelbagai cara untuk kita tambah pendapatan komunitas sasaran ni. Itu adalah kita, tapi salah satu yang kita approach adalah peternakan keluluk lah. Apa keluluk ni?
Kadang-kadang kita tahu kan apa pun ternakan kelulut ni. Nanti sekejap lagi saya akan share sedikit apa tu sebenarnya kelulut. Dan apa visi kita? Visi kita untuk melestarikan sumber alam demi kemajuan masyarakat. Maksudnya dalam kegairahan untuk kita mencari ataupun menjana pendapatan tambahan, kita juga tidak meninggalkan sumber alam. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, projek kami ni based on dekat Johor, jadi luar bandar. Bila luar bandar ni kawasan kampung. Jadi bila kita cakap pasal nak menjana pendapatan je, mesti orang cakap nak kena tebang pokok, nak kena ada kawasan luas, nak kena ada mesin, nak kena ada gali-gali tanah. Tapi tak, kita elak benda tu. Maksudnya kita gunakan apa yang ada dan kita jana pendapatan melaluinya. Jadi win-win situation, kita pun tak bagi efek buruk kepada alam sekitar. Cewah macam tu. Itu mukadimah dia lah. Jadi bila kita kegairahan kita nak buat program kesukarelawanan ni, kita nak tahu kita ni based on apa. Kita nak buat program inovasi ke, kita nak buat program keusahawanan ke, kita nak buat program kesukarelawanan ke, kita nak buat program bina taman permainan untuk kanak-kanak ke, kita nak buat program berdasarkan sharing ilmu ke. So bila kita dah tahu apa yang kita punya jenis kesukarelawanan kita, barulah kita kenal pasti apa masalah komuniti yang kita nak tolong ni. Bukan kita ni program kesukarelawanan, jadi kita nak bantu je semua. Kita nampak okey orang ni susah, kita bantu, sedangkan tantah yang kita bantu tu tak menyelesaikan pun masalah dia. So before kita nak approach mereka ni, kita kena kenal pasti dulu apa masalah. Jadi untuk program Be Friends ni, apa benda pertama yang kita buat setelah kita tubuhkan kumpulan ni adalah kita kenal pasti golongan komuniti yang kita nak tolong. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kenal pasti apa masalah yang mereka hadapi pada waktu ini. Bukanlah masalah yang kita hadapi 10 tahun lepas. Kalau 10 tahun lepas dah settle dah, kita nak tolong lagi, maksudnya tak relevan. So kita kena cari apa masalah-masalah ataupun cabaran yang mereka hadapi. Okey, selepas perbincangan, meeting dengan community ni, kita mesti kena ada interaction between student and the community. Kita bukan boleh redah aja macam tu kan. Kita kena Assalamualaikum, kita nak datang ni, nak sharing nak buat program, nak tolong sama-sama, macam tu. Kita kena ada mukadimah. Bukannya main redah je rumah orang kan, orang pun takut. So bila kita dah kaji-kaji tu, yang pertamanya masalah sekarang yang dihadapi oleh golongan komuniti yang kita target ni di Johor adalah pertamanya adalah kerana pandemik COVID-19. So bila kita sebut pandemik COVID-19 je, terus otak kita terus terfikir kesihatan. Jadi bila kita tengok ni, komuniti sasaran yang kita tolong ni adalah golongan komuniti yang kurang berpendapatan. Mereka ni lebih suka untuk bekerja sendiri, bekerja kampung, pertanian dan sebagainya. Jadi bila kita fikir pasal COVID-19, kita fikir pasal kekuatan imuniti badan. Memang mereka ambil vaksin dan sebagainya, tetapi dari segi perlindungan diri daripada apa-apalah sakit. Sebab kalau macam kita tahu, kalau orang yang ada pendapatan ni, yang ada macam ada kemampuan, mereka akan beli multivitamin ataupun vitamin C ke, ataupun dia pergi klinik ambil apa-apa suplemen untuk dia tolong boosting kita punya immunity kan di waktu pandemik ni. Tapi untuk orang yang kurang berpendapatan, mereka tak ada afford untuk dia nak beli vitamin tu. Jadi kita fikir apa yang boleh meningkatkan kesihatan mereka ni. Yang pertama, jadi bila fikir-fikir, ada satu cara, iaitu consume madu, honey. Kita tahu kan, honey ni memang pelbagai jenis kelebihan yang ada dalam dia. Saya tak perlu sebut lah. Kalau saya nak sebut nanti sekejap lagi kita sharing talk pasal kelebihan madu kan. Tetapi yang kita tahu ni dia ada 1001 kelebihan, dan ini membantu mereka untuk meningkatkan imuniti badan. Jadi dia sangat sesuai. Okey, kita nak buat kesukarelawanan, lepas tu kita nak counter masalah kesihatan mereka. Okey, cun. Kita dah tahu dah, madu adalah solusi yang terbaik. Yang kedua pula, kita tahu mereka ni adalah golongan yang duduk di luar bandar. Maksudnya senang cakap duduk di kampung lah, kawasan kampung kita. Bila kita cakap kawasan kampung, mereka ni sebenarnya ada banyak kawasan tau. Ada banyak kawasan, laman dia besar. Kalau kat KL tu, laman besar ni memang orang kaya-kaya lah kan. Tapi dekat kampung tu biasa kan. Jadi bila ada kawasan yang besar, mereka mungkin tak ada masa untuk menguruskannya. Kita bagi solusi untuk mereka gunakan apa yang mereka ada ni, maksudnya sumber alam sekitar ni, untuk mereka jana pendapatan. Goyang kaki je orang cakap, macam MLM kan, goyang kaki je boleh buat duit. Sama juga macam kita buat penternakan kelulut, goyang kaki tu boleh buat duit. So kita
cari alternatif macam mana kita nak bagi mereka ni lebih efisien. Ada kawasan, macam mana kita nak bagi mereka gunakan kawasan tu untuk jana pendapatan, tolong mereka. Dan yang ketiga, apa cabaran komuniti sasaran kita adalah mereka ni adalah selalunya terdiri daripada orang yang bekerja sendiri. Okey, berniaga ke, jual kerepek ke, ataupun jual goreng pisang ke, ataupun bekerja sendiri, iaitu yang menunjukkan dekat sini mereka ni adalah golongan yang pendapatannya mereka tidak tetap, mereka bekerja sendiri. So bila pekerjaan tidak tetap ni, kita tahu pekerjaan tidak tetap dia kena ada klien. Dia kena ada klien baru dia ada job, senang cakap. So bila COVID ni hit kita punya negara, kita seperti yang kita tahu, mereka ni pergerakan mereka terbatas lah, ada sekatan perjalanan daerah, negeri dan sebagainya. So bila benda-benda ni berlaku, terjejaslah ekonomi mereka. So kembali balik kepada kita punya misi dan visi untuk membantu meningkatkan ataupun menjana pendapatan sampingan bagi komuniti ni. Sedikit sebanyak membantu mereka untuk meringankan beban mereka lah kan, untuk beli keperluan asas dan sebagainya. Jadi inilah 3 masalah yang kita nak counter. Kita nak cuba, boleh tak kalau kita nak counter masalah ni kat komuniti kita ni? Kita ke program kesukarelawanan, so kita kena sukarela membantu mereka meringankan beban ataupun menyelesaikan masalah mereka. Jadi apa solusi yang ditawarkan oleh pihak BeFriends adalah dengan menjalankan aktiviti perusahaan sosial dalam penternakan kelelot secara profesional. Jadi, kita dah tahu dah tadi, ada 3 masalah. So, apa solusi yang kita tawarkan adalah dengan menjalankan penternakan kelelot secara profesional. So, kenapa kita menjalankan produk penternakan kelelot ni, nanti saya discuss sikit. Jadi, secara ringkasnya, apa yang kita nak buat, kita dah ada idea, penternakan kelelot. Jadi, macam mana kita nak tolong golongan sasaran ni? Pertamanya kita bagi dia kursus asas penternakan. Lepas tu setiap golongan sasaran ni akan diberikan bahan ataupun sumber untuk mereka start menternak kelelot ni. Seterusnya kita sediakan platform pula untuk mereka jana pendapatan. Jadi mereka ni dah ada produk, tak payah mereka ni nak cari siapa nak beli madu saya, tak payah. Kita sediakan jalan untuk mereka. Jadi mereka just produce the product and jual, that's it. So daripada sini dia akan bantulah. Dan asasnya macam kita tengok dalam gambar tu, kita ada isi dalam rumah kelelot, madu kelelot dan rumah kelelot. Apa benda ni nanti saya share sikit lah kepada hadirin hari ni. Lepas tu dah tahu apa solusi, kita kenal pastilah lokasi. Kita program kesukarelawanan ni memang kadang-kadang kita semangat kan nak buat, kita nak bantu satu Malaysia, so orang kata kecil lagi. Kita nak bantu Johor, besar sangat, kita kecil lagi. Kita nak bantu Pekan Nenas, Bandar Pekan Nenas, kecil lagi sebab kita ni baru nak mula. So bila dalam kegairahan tu, kita kalau boleh nak bantu semua orang, tapi kita tak cukup lagi capability untuk kita bantu. Jadi kita fokus on certain tempat sahaja dulu. Jadi untuk projek ni kita fokus on Kampung Melayu Raya, Pekan Nenas, Pontian, Johor. Kalau ada orang dekat sini, orang Johor, dia tahulah, Gunung Pulai. Bila kita sebut Gunung Pulai, dekatlah tu dengan kita punya kawasan projek. Siapa-siapa yang tak pernah pergi Gunung Pulai lagi, nanti bila dah musim tengkujuh dah settle, semua dah, maksudnya iklim menjadi panas balik kan. Sekarang ni kan musim tengkujuh kan. So lepas ni kalau dah musim panas, jemputlah datang ke Gunung Pulai. Memang cantik, best. Rasa tenang je. Kalau orang kampung, kalau orang bandar balik kampung atau pergi Gunung Pulai, rasa macam refreshing betul kan. Yang keduanya, kita dah tahu kita punya lokasi, berapa orang kita nak tolong. Kita kena pasti kemampuan kita. Kita tak boleh ambil semua kita nak tolong. Kita kena ada kenal pasti siapa yang willing untuk kerjasama dengan kita, yang orang kata ada effort untuk mereka give and take. Kita dah bagi mereka ilmu ataupun bahan, mereka aplikasikan. Itu yang paling penting. Kalau tak ada give and take ataupun one way communication je, dia tak berjalan. Jadi motif kita untuk bantu mereka tu tak berjalan. Jadi alhamdulillah, setelah mencari golongan sasaran ni lebih pada, saya rasa sebulan juga, kita nak cari yang orang kata betul-betul semangat, yang ada passion untuk kita ubah hidup mereka ni. Ada 5 keluarga. Dan kita punya target untuk bantu untuk menambahkan kehidupan mereka dengan lebih 39 penerima manfaat. Ialah 5 keluarga, mereka ada anak-anak, ada ibu bapa, ada saudara mara. Jadi dengan kita target 5 keluarga ni, sebenarnya kita sebenarnya target lebih ramai daripada apa yang kita sangkakan, sebab dia melibatkan penjanaan ekonomi lah. Next. Alamak, dia terlepas. Kenapa kelelot? Berbalik kepada soalan projek ni kan, kita dah tahu apa masalah dia. Kita dah bagi tahu solusi yang kita tawarkan. Kita pun dah tahu lokasi yang kita nak buat.
kita dah tahu berapa banyak orang yang kita nak tolong, berapa orang masyarakat yang kita nak involve. Next, kita tanya balik, kenapa kita nak buat peternakan kelulut? Kita buat check and balance kan. Okey, yang pertamanya seperti kepada orang yang tak tahu pasal kelulut ni, sebenarnya madu kelulut ni dia macam madu biasa, tetapi standard dia tu, madu dia tu sama seperti manuka honey. Kalau ada orang dengar manuka honey pada Australia kan, Australia dia ada stingless bee. Okey, produk dia adalah manuka honey. Malaysia pun ada, iaitu produk madu kelulut. Dua-dua pun stingless bee juga, dua-dua pun kecil juga, dua-dua pun menghasilkan superfood. Sebenarnya dekat Mardi mereka tengah mengusahakan untuk branding madu kelulut ni sebagai superfood yang dikeluarkan oleh negara Malaysia. Maksudnya jadikan dia commercialize. Maksudnya bila kita nak jadikan sebuah produk tu commercial, maksudnya potensi untuk kita nak mempromosikannya tu lebih tinggi. Menjana pendapatan melaluinya lebih tinggi. Sebab ini badan profesional yang nak mengiktiraf madu kelulut ni sebagai superfood. So, bila kita kata superfood ni memang makanan yang memberi tenaga, makanan yang membantu menambahkan imuniti badan, yang memang membantu untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan lah. Jadi bila dah diiktiraf, maksudnya potensi untuk kita pasarkan lebih tinggi. Keduanya, poin adalah tidak menyengat. So bila kita kata tidak menyengat ni, maksudnya cara penjagaan penternakan kelulut ni sangat mudah. Okey, dia menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Kita boleh pasarkan dengan harga yang tinggi. Cara penjagaan dia senang, mudah. Sebab apa? Dia tak menyengat. Dia cari makanan dia sendiri. Dia menguruskan hidup mereka dengan sendiri, bebas. Dia buat apa-apa yang dia nak dan dia hasilkan produk. Jadi ini memberi satu kesenangan untuk kita sebagai orang yang nak buat bisnes ataupun penternakan ni, untuk kita jalankan produk ni lebih senang sebab dia tak menyengat. Cari makanan sendiri. Kalau kita contoh nak buat penternakan ayam, kita kena pastikan tempat dia bersih, kita kena pastikan makanan dia cukup, kita kena pastikan haba dia mencukupi, kalau tak mati kan. Tapi lebah kelulut tak payah, dia uruskan diri dia sendiri. Ini memberi satu extra point untuk orang yang nak mengusahakan peternakan kelulut. Dan ketiga, ejen penumbuhan. Kenapa kita labelkan sebagai ejen penumbuhan ke situ? Seperti yang kita tahu, kita buat projek ni di kawasan-kawasan luar bandar ataupun kawasan kampung. Bila kita kawasan kampung ni, ada mereka ni, makcik-makcik, pakcik ni dia buat pertanian, dia tanam pokok-pokok buah untuk mereka jual. So bila kita aplikasi penternakan kelulut ni, mereka memberi feedback yang bahawa produk-produk hasil pertanian mereka ni tambah 2-3 kali ganda. Bila kita fikir-fikir balik, kenapa kita tambah rupanya lebah kelulut ni merupakan ejen penumbuhan natural yang paling efektif sekali, sebabkan saiz badan dia dan juga keaktifan mereka ambil sari bunga dan sebagainya. Jadi dia segarkan. Ini adalah kelebihan kita buat penternakan kelulut. Dan ini merupakan 3 produk asas lah bagi penternakan kelulut ni, iaitu madu kelulut, roti lebah kelulut dan propolis. 3 ni adalah sangat-sangat berkualiti produk. Kalau kita nak cerita panjang, kita kena buat sesi lagi lah, minta Syairah jemput saya lagi sekali untuk cerita produk madu kelulut ni. Ini saya bagi gambaran. Okey, lepas tu ini merupakan log ataupun rumah kelulut lah. Saya rasa ada yang antara dekat sini hadirin ni dah tahu pasal produk kelulut ni, tapi tak apa, ada yang tak tahu, jadi saya sebut sedikit lah cerita. Ini merupakan log kelulut yang kita bela. Dalam kayu tu lah kelulut, dan atas tu adalah tempat mereka simpan madu. Jadi macam mana kita nak ambil? Nanti ada video. Okey, ini merupakan topping atas dia. Okey, masuk situlah kita ambil madu. Ni ada video sikit sekejap. Internet tak memberangsangkan. Okey, tak apa. Macam tu lah kalau para hadirin tengok, kita guna straw untuk kita ambil madu tu. Macam tu. Macam tu lah kita ambil tuaian madu dia. Inilah madu yang digelar superfood tu. Okey, inilah cara dia. Sedikit saya boleh share. Okey, kita berbalik-balik kepada kita punya topik. Okay, kita dah kenal pasti masalah, kita dah tahu solusi, apa kaedah yang kita jalankan supaya objektif kita untuk menambah pendapatan ni berjalan ataupun tercapai. Okay, pertamanya adalah kita sediakan modul usahawan kelulut, yang mana kita berikan setiap ahli keluarga yang kita target ni 2 buah log kelulut untuk mereka usahakan penternakan kelulut. Kita bagi secara percuma, dan juga keperluan-keperluan asas untuk penternakan kita bagi juga kepada mereka. Yang spesialnya konsep penternakan kelulut yang dibawa oleh pihak BeFriends ni adalah kita ternak kelulut tapi kita tak perlu ada tempat yang besar. Maksudnya satu ladang kita letak banyak kelulut dekat situ, and then semua orang akan datang sana bela. Tak.
kita suruh mereka simpan kat rumah masing-masing. Simpan. Makcik A simpan kat rumahnya, makcik B simpan kat rumah dia, makcik C simpan kat rumah dia. And then masing-masing jaga 2 log tu. Dan nanti hasil log kelulut tu kita akan kumpulkan dan dijual di bawah satu jenama. Macam tu. So kita tak payah gunakan kawasan ladang pertanian yang besar, kita tak perlu nak sewa tempat, kita tak perlu nak penjagaan yang 24 hours sebab kalau kita letak dekat macam ladang ternakan takut kecurian pula. Bila kita letak kat rumah, semua orang jaga masing-masing punya. Okay, itu yang pertama, kita sediakan modul. Yang keduanya, kita sediakan juga kursus asas penternakan kelulut dengan kerjasama penternak-penternak profesional di sekitar negeri Johor lah. So kalau kita tengok dekat sini, kita dah bagi mereka log kelulut, 2 bagi setiap keluarga. Lepas tu kita juga sediakan bahan-bahan untuk penternakan. Next, kita sediakan khusus asas penternakan kelulut. Kalau ikut nota saya ni, khusus asas penternakan kelulut ni kita ada banyak peringkat. Ada yang peringkat face to face, satu maksudnya kita ajar dia one to one untuk macam mana kita nak ternak kelulut. Lepas tu kita juga ada kursus berkala, kita buat macam sebulan sekali bersama penternak profesional untuk tambah ilmu. Ketiganya kita buat kursus online lagi. Kursus online ni untuk semasa pandemik kan, kita tak boleh nak gerak apa, kita approach dengan kursus online. Jadi benda-benda ni menyebabkan mereka daripada tak tahu jadi tahu, daripada tak tahu apa tu bisnes dah tahu bisnes, daripada mereka ni tak tahu macam nak ternak kelulut dah tahu ternak kelulut. Very simple. Okey, ketiganya kita adakan juga kursus produk inovasi bersama komuniti. Kita tahu kita hasilkan madu kelulut. Okey, itu yang pertama. Bila kita nak hasilkan madu kelulut ni, dia ada musim dia. Lebah dia ada musim dia. So bila musim banyak madu, banyaklah madu. So bila musim madu yang kuranglah madunya. Jadi kita fikir macam kita nak generate income consistently within that year. So kita punya program ni kita limitkan untuk kita target 1 tahun. Dalam 1 tahun kita boleh tak dapatkan objektif yang kita senaraikan ni. Jadi kita fikir macam ni kita nak hasilkan produk ataupun perniagaan yang konsisten, yang ada produk all the time. Okay. Jadi kita buat some research and kita bawa ke makmal dan kita hasilkan produk-produk inovasi yang kita boleh guna sepanjang harian. Contohnya gambar kat situ ada balm kelulut macam kita pakai Vicks, tapi ni kita guna naturally product. Kita guna mint tu, kita guna mint yang natural. Lepas tu kita guna kelulut punya produk iaitu madu dan juga propolis. Kalau saya boleh sentuh sikit, propolis ni sangat bagus. Dia anti-inflammatory. Lepas tu dia antibacterial, antifungal. Kalau orang yang ada macam eczema tu, okay, kita apply propolis dekat dia, insya-Allah akan baik. Dah macam menjual pula. Tapi kita kena ingat propolis tu, yang maksudnya bag dia tu kita tak boleh nak consume, maksudnya terus macam tu. Kita kena jadikan dia end product lah. Produk tu kena proses and then baru kita boleh apply lah. Kalau kita makan macam tu tak boleh lah kan. Tak selamat orang kata. So bila kita approach dengan produk-produk inovasi ni, apa yang berlaku adalah mereka dapat menghasilkan produk tu secara konsisten. So bila mereka punya produk tu secara konsisten, mereka boleh jual secara konsisten. Itu yang kita nak mahu. Maksudnya setiap bulan tu mereka punya pendapatan boleh konsisten. Penjualan mereka tu dapat berjalan seperti biasa sebab mereka ada produk inovasi. Pada sini mereka dapat menjana pendapatan ekstra lah. Okey, yang keempat, apa yang kita buat? Kita buat pula kursus asas kosmetik berdasarkan produk kelulut. Ini dengan kerjasama H Usaha Padu Enterprise yang mana kita memberikan galakan kepada komuniti sasaran ni buat lagi produk inovasi. Yang ini berasaskan kosmetik pula. Iaitu seperti honey face soap, propolis body soap. Mereka jual dah produk-produk ni sebab produk-produk ni sangat berkualiti tinggi dan mempunyai potensi pasaran yang sangat besar sebab kan bagus. Jadi bila kita ajar mereka untuk buat produk ni, mereka dah berjaya untuk hasilkan produk ni dan sekarang ni mereka dah berjaya untuk jual. Macam tu. Okey, next adalah kita sediakan juga modul pemasaran produk kelulut. Maksudnya modul ni apa? Kita sediakan platform. Kat mana nak jual? Kita dah buat produk, kat mana nak jual? Apa-apa kita nak buat dalam perniagaan ni, at the end kita nak tahu produk kita tu terjual. Itu yang penting, betul tak? Jadi kita sediakan modul pemasaran produk kelulut yang mana kita minta mereka buat produk dan kita jual di bawah satu jenama iaitu BeFriends. Kat mana kita nak jual tu? Kita jual dekat Shopee, dekat Instagram, dekat Facebook dan sebagainya. So lepas ni kalau para hadirin nak tengok apa produk-produk yang dihasilkan, bolehlah search BeFriends ataupun MR Kelulut Trigona
Nanti saya share. Tapi kalau kat BeFriends pun ada juga. So dekat sini lah kita jalankan perniagaan. Tak payah nak buka booth ke apa, dekat Shopee je jalan, kat Instagram je jalan, kat Facebook jalan, dekat WhatsApp pun jalan. Kalau kita tengok tu sabun muka, Honey Face Soap ni adalah sabun yang berasaskan madu. Dan alhamdulillah feedback dia sangat bagus. Macam jual barang kan. Tapi inilah apa yang kita buat. Okay, next. Setelah kita buat modul, kita buat kursus peternakan, kita nak capai objektif, kita kena ada kolaborasi. Ini merupakan antara kolaborasi yang dibuat oleh pihak BeFriends untuk mendapat satu keputusan yang sama ataupun untuk mencapai satu goal yang sama. Okey, yang ini adalah daripada MyIPO, Risda, SSM, ni semua untuk dapatkan janaan modal ataupun dana, ataupun kita nak cari platform untuk kita jual produk kita, ataupun kita nak dapatkan pengiktirafan produk kita. Ini antara rakan kolaborasi kita supaya objektif untuk kita meningkatkan pendapatan komunitas sasaran ni berjalan. Jadi kat sini menunjukkan bahawa kita tak nak gerak seorang, kita kena ada partner, macam tu. So sebabkan kita tak, hari ni yang saya dimaklumkan kita cerita pasal SDG kan, ini bertepatan dengan SDG yang ke-17 iaitu Partnership for the Goal. So semua ni berganding bahu, macam cikgu bahasa Melayu kan, berganding bahu, berganding sinergi untuk kita capai objektif kita untuk bantu komuniti sasaran ni. Dan alhamdulillah dalam tempoh 1 tahun kita dapat lakukannya. Okey, apa pentingnya projek ni? Apa pentingnya kita lakukan projek ni dekat komuniti sasaran? Okey, yang pertamanya adalah memberi pendapatan sampingan, sengau pula kan, memberi pendapatan sampingan waktu pandemik bagi komuniti sasaran ni. Ialah seperti yang saya katakan tadi, mereka ni ada yang terputus kerja ataupun kena buang kerja, ataupun perniagaan mereka tu kurang tu berangsangkan. Jadi nak bantu mereka ni untuk jana pendapatan ekstra, orang kata extra income adalah dengan pendapatan, dengan buat peternakan kelulut, dan alhamdulillah berjaya. Keduanya, projek ni sangat berimpak tinggi sebab potensi pasaran dia sangat luas. Sebab bayangkan saya nak cakap tadi, Mardi dan nak iktiraf produknya sebagai superfood. Kita boleh jadikan produk inovasi. Banyak, kalau kita tengok kat luar ni, banyak usahawan-usahawan kosmetik yang buat, dan apa bahan-bahan yang mereka gunakan, bakal gunakan di masa depan adalah madu kelulut. Sebab madu kelulut ni dia punya komponen dia memang ada ciri-ciri yang baik untuk kosmetik, penjagaan muka dan badan dan sebagainya lah. Dan ketiganya, meningkatkan penghasilan tanaman. Macam saya katakan tadi, bila kita apply peternakan kelulut ni dekat dia punya kawasan pertanian ataupun pokok-pokok pohon, peningkatan penghasilan lebih 2 ke 3 kali ganda sebab ada ejen perbungaan. Tak payah guna baja pun dah sihat. Jadi perkara-perkara ni lah yang menunjukkan penting sangat. Kita dah ada idea, kita kena jalan. Dah ada idea, jalan terus. Jadi tak jadi tu lain cerita. Kita dah ada masalah, solusi, jalan. Macam tu. Keputusan daripada apa yang kita buat tu berdasarkan usaha kita. Selagi tak capai, kita usaha. Apa 1001 cara untuk kita pastikan kita berjaya. Okey, next adalah impact project. Dah kita buat ni dalam 1 tahun. Ada proses, ada proses pembelajaran, lepas tu ada proses penternakan, lepas tu ada proses pembuatan produk inovasi, lepas tu ada proses penjualan. Okey, apa yang kita hasilkan? Yang pertamanya, kita telah berjaya di bawah program BeFriends ni, kita telah berjaya melahirkan lebih 5 penternak kelulut profesional yang sebelum ni mereka tak tahu macam mana nak menternak kelulut. Sekarang dah tahu. Dan yang bestnya program BeFriends ni adalah 4 daripada 5 penternak yang kita hasilkan tu adalah terdiri daripada golongan wanita, ibu tunggal ataupun suri rumah. Golongan ibu-ibu. Seperti yang kita tahu sebelum ni, kalau kita sebut je penternakan, perladangan, pertanian ni lebih sinonim dengan kaum lelaki kan, kaum lelaki. Tapi bila saya cakap macam ni, janganlah kaum lelaki triggered pula kan. Tetapi inilah realitinya. Tapi sekarang ni golongan wanita berani untuk menceburkan diri dalam bidang penternakan. Sebab apa? Penternakan kelulut ni sangat, orang kata, sesuai dengan golongan ibu-ibu, kerana dia tidak menggunakan tenaga yang banyak, tak menggunakan masa yang panjang, tak perlu monitor yang panjang. Just macam setiap hari tu ada satu waktu untuk kita check mereka punya stok dan sebagainya, mencukupi. Dan ini selari dengan SDG yang ke-10 iaitu Reduce Inequalities, yang mana kita memberi peluang kepada golongan wanita dan juga lelaki menceburi bidang penternakan lah, yang seperti BeFriends buat, peternakan kelulut. Dan keduanya adalah madu kelulut golongan sasaran. Lepas kita buat peternakan kelulut ni,
di bawah program inisiatif BeFriends ni, kita telah berjaya menghasilkan produk madu, iaitu madu kelulut, keluaran golongan sasaran sendiri. Sebelum ni mereka tak ada produk yang boleh mereka jual, sekarang dah ada produk. Sebelum ni dah tak ada klien, tak ada apa-apa yang mereka boleh tawarkan kepada klien. Sekarang ni mereka dah ada perkara yang mereka boleh tawarkan kepada orang luar yang datang kampung. Dan ini selari dengan SDG yang ke-8, iaitu Decent Work and Economic Growth, yang mana kita beri ruang dan peluang mereka untuk menceburi dalam bidang bisnes. Macam tu. Okay, next. Dalam sepanjang program BeFriends 1 tahun ni, kurang 12 bulan ni, kita juga telah berjaya menghasilkan dan memproses produk sendiri, iaitu produk inovasi. Dan kita dah tahu kita dah boleh hasilkan satu produk inovasi, kita share kepada golongan sasaran ni. Dan ini selari dengan SDG yang ke-4, iaitu Quality Education, yang mana sebelum ni mereka tak tahu untuk menghasilkan produk inovasi, sekarang mereka dah tahu. Sebelum ni mereka tak tahu macam mana nak menjual produk inovasi yang mereka lakukan, mereka dah tahu. Sebelum ni mereka tak tahu macam mana proses penjualan, kena ada SSM ke, macam mana daftar Shopee. Sebelum ni tak tahu, sekarang dah tahu. Dan ini merupakan transaksi yang membanggakan kami sepanjang program ini dijalankan. Keempat, dalam projek BeFriends juga telah berjaya menghasilkan komuniti yang menjalankan e-business. Sebelum ni kita tengok makcik-makcik jual goreng pisang dekat kemah-kemah kan, tapi sekarang tak, kita jual goreng pisang dekat Shopee. Macam sekarang ni mereka jual produk-produk mereka dekat Shopee, dan alhamdulillah mereka punya jualan tu memberangsangkan sampai dapat customer daripada Pening, Pahang, sampai ada stokis-stokis lagi dekat sana, sebabkan orang kata permintaan yang tinggi. Jadi mereka membesarkan lagi pekerja dan sebagainya lah untuk distribute produk ni lebih cepat, lebih efisien. Okay, next. Impact project adalah kita buat program ni di kampung ni, kita juga telah bantu promosi produk IKS. Okay, contohnya dekat kampung kita yang kita lakukan ni adalah Kampung Melayu Raya Pekan Nenas, yang mana bila kita datang, sebenarnya komuniti dekat sini ada produk-produk tersendiri, seperti contoh produk keripik, ni keripik Mak Ani. Lepas tu dekat saya tak letak sediakan dekat gambar, mereka juga menghasilkan aiskrim. Nama aiskrim tu adalah aiskrim Blackpink. Nama glamour tau. Dan saya dah rasa dia punya aiskrim tu memang sangat sedap dan sebenarnya ada potensi besar untuk dipasarkan. Tetapi mereka mungkin tak ada ruang yang cukup untuk mereka promosikan produk. Jadi bila kita buat projek-projek dekat kampung mereka, kita juga telah mempromosikan produk-produk IKS ni, yang mana bila ada tetamu luar datang, kita jemput juga mereka untuk kunjungi pusat-pusat produk-produk IKS ni, macam keripik dan sebagainya. Dan ini membantu mereka untuk mempromosi produk mereka kepada orang luar, dan juga hasil jualan mereka bertambah. Alhamdulillah lah. Bila kita ada produk, bila kita ada projek mahasiswa ke kampung, ada komuniti ataupun wakil universiti akan datang. Dalam datang tu nak tengok projek ni macam mana, kita pun ajak mereka untuk datang pergi pusat-pusat IKS ni lah, supaya kita dapat bantu. Dan alhamdulillah ni berjaya. Yang keenam adalah dengan mempromosikan produk kelulut. Sebelum ni orang tak tahu, orang kurang cakna akan kebaikan dan potensi yang ada pada produk kelulut ni. Tapi bila kita dah buat program sepanjang 12 bulan ni, alhamdulillah ia amat memberangsangkan, yang mana macam contoh ke gambar ni, golongan-golongan sasaran ni dah masuk S1 ni. Ini di luar pengetahuan saya. Tahu-tahu je dah keluar TV. Macam tu, sebabkan mereka jual dekat Shopee dan sebagainya, pihak media ni dia dapat notis dan dia interested untuk tahu macam mana golongan sasaran ni dapat tahu buat sabun kelulut, macam mana golongan sasaran ni boleh buat produk-produk yang setaraf dengan produk-produk komersial yang kita tahu. Produk kosmetik ada banyak, sabun basuk, pemitu lah sebagainya, tapi golongan kampung ni boleh buat. Sebelum ni yang kita tahu, orang yang buat produk-produk kosmetik ni adalah orang yang kaya, yang ada modal yang besar, yang ada kilang yang besar. Tapi sekarang ni orang kampung pun boleh buat produk yang sama dia punya orang kata kualiti dia, sampai masuk surat khabar apa semua. Saya pun terkejut. Okey, dah kita bercerita pasal impak, kita cerita pula kejayaan. Apa kejayaan BeFriends ni? Jadi culitih ada ke kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh BeFriends sepanjang program ini dilaksanakan? Okey, yang pertamanya, kita telah berjaya dalam tempoh 12 bulan ni, kita telah berjaya menghasilkan 2 buah syarikat enterprise, iaitu Kelulut Empire Enterprise dan juga Melayu Raya Trigona Nursery Enterprise, yang kita telah daftarkan di bawah SSM untuk kita jalankan perniagaan secara sah. Dan ini selari dengan
SDG yang ke-8 iaitu decent work dan economic growth. Okey, yang mana dekat sini Keluluk Empire Enterprise di bawah kelolaan mahasiswa untuk kita jalankan aktiviti perniagaan, dan juga golongan sasaran pun dah ada company sendiri dah, iaitu Melayu Raya Trigona Nursery Enterprise. Jadi bila kita asingkan begitu, structure tu lebih kukuh dan keluar flow in flow out tu pun lebih stable, orang cakap tak ada ragu-ragu. Mereka jual, mereka dapat. Kita jual, kita dapat. Kita tak gabungkan sebab nanti boleh susah kan kita nak kira apa semua kan. Yang keduanya, kita juga telah berjaya menghasilkan produk inovasi. Sebenarnya kita ada banyak produk inovasi, tapi ini antara yang saya boleh katakanlah dekat sini untuk sekarang ni, iaitu Propolis Body Soap, Propolis Hand Wash, Honey Face Soap dan juga Propolis Mint Balm. Dan ini macam saya cakap tadi, kita cerita pasal SDG kan. Bila kita cerita SDG, kita relatekan dengan SDG. Adakah apa yang kita buat ni relate dengan SDG? Ada tak kita buat kesukarelawanan ni relate dengan SDG? So untuk yang ini dia relate dengan yang ke-9, iaitu Industry, Innovation and Infrastructure. Dan kata kunci dia adalah inovasi kat situ. So kita dah tahu kita ada madu. Mana kita nak cari duit lagi? Kita hasilkanlah produk inovasi. Dekat situ mereka boleh jual macam Propolis Body Soap, Propolis Hand Wash, Honey Face Soap dan Propolis Mint Balm. Ini sebagai contoh lah antara kejayaan kita untuk kita tolong mereka untuk jana pendapatan. Okey, seterusnya apa kejayaan lagi? Produk yang kita buat tadi tu, kita telah berjaya diiktiraf ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa melalui penyertaan pertandingan-pertandingan antarabangsa, pertandingan inovasi di antarabangsa. Sebagai contoh ni INIIC, yang mana kita telah berjaya mendapat Gold Award untuk kita punya Keluluk e-book, iaitu modul untuk kita menjalankan usahawan. Kita telah berjaya mendapat Gold Award. Dan kalau kita tengok kat situ, PID tu kita dapat 4 medal lah. 1 gold, 2 silver dan 1 bronze untuk kita punya produk-produk yang saya letak tadi. Dan ini merupakan selari dengan SDG yang ke-12, iaitu Responsible Consumption and Production, yang mana bila kita menghasilkan produk, kita kena responsible. So bila kita, macam mana kita nak responsible dengan produk yang kita keluarkan adalah pertamanya buat lab test. Bila buat lab test, nak memastikan apa yang kita guna ingredient tu selamat. Dan keduanya, kita masuk pada inovasi. Kita nak tengok ada tak potential untuk dipasarkan, dan alhamdulillah tengok keputusannya adalah positif dan memberangsangkan. Jadi kita boleh go on. Okey, yang keduanya adalah berjaya menambat hati ramai pelanggan baru dan produk inovasi. Dan ini juga selari dengan SDG yang ketiga, iaitu Good Health and Wellbeing, yang mana kita promosikan cara hidup yang sihat, pemakanan yang sihat dengan cara makan madu. Kita nak promosikan yang rakyat Malaysia ni seharusnya lebih menitik beratkan berkenaan kesihatan badan melalui pemakanan. Yang senaman dan sebagainya tu satu part lagi. Yang pemakanan ni, apa benda yang kita masuk dalam badan kita, kita kena pastikan perkara tu adalah perkara yang memberi manfaat kepada diri kita. Jadi apa yang kita promosikan adalah makan madu. Contoh, makan madu setiap pagi, boleh menyihatkan sistem pencernaan. Okey. Dan ini selari dengan SDG yang kita target. Seterusnya, ini merupakan antara pelanggan-pelanggan BeFriends lah, sahaja nak tunjukkan. Lepas tu kita juga ada kejayaan. Ini projek akan datang. Kita dah buat benda ni untuk golongan sasaran, dan alhamdulillah pihak UiTM cawangan dekat Shah Alam take note ataupun notice pasal apa yang kita buat ni, dan mereka jalankan lawatan tapak projek dan sebagainya. Selepas perbincangan, insya-Allah di masa akan datang kita akan ada kerjasama bersama pihak pengurusan UiTM, yang mana kita akan sediakan modul penternakan usahawan penternakan keluluk ni di semua cawangan UiTM di seluruh Malaysia di bawah kelolaan Masmed. Sebab dia nampak keluluk ni ada potensi untuk kita jalankan perniagaan. So bila kita dah kata jalan perniagaan ni, kalau pihak UiTM dia ada Masmed dia, maksudnya badan yang menjalankan perniagaan. Okey. Jadi mereka tertarik dengan produk ni dan mereka berminat untuk mengaplikasikan modul yang kita buat di komuniti sasaran ni ke cawangan-cawangan UiTM yang lain untuk jana pendapatan masing-masing. Dan ini kalau saya boleh share ni adalah lawatan daripada Naib Chancellor UiTM lah. Okey. Next. Okey, dan ini merupakan antara kejayaan yang paling latest lah. Alhamdulillah. Setelah 12 bulan bertungkus-lumus menjalankan program kesukarelawan ni, kita telah dianugerahkan dengan anugerah program kesukarelawanan terbaik di Malam Anugerah Ikon Siswa Johor 2021, dan di malam ini kita telah dinobatkanlah sebagai program kesukarelawanan terbaik. Dan ini merupakan satu orang kata kelegaan ataupun kebanggaan bagi kami setelah 12 bulan bertungkus-lumus, dan akhirnya pihak Yayasan Pelajaran Johor
menganugerahkan kami ataupun pihak kerajaan Johor menganugerahkan kami dengan program dengan award ni. So satu perkara yang memberi semangat untuk kami. Kami ni orang yang baru 19 tahun, 20 tahun, ceburi bidang kesukarelawanan. Lepas tu lepas tu ceburi lagi apa tu orang kata cuba lagi untuk buat bisnes pula. Dah buat kesukarelawanan, lawan lagi buat bisnes. Jadi satu benda yang burden lah untuk kita. Dalam masa belajar kita buat pula bisnes, buat program kesukarelawanan. So bila kita dapat anugerah ni, alhamdulillah menjadi kelegaan dan kebanggaan lah untuk kami. Okey, ini merupakan antara liputan media yang kita dapat sepanjang 12 bulan ni lah. Kita buat program ni, kita ada temu bual dan sebagainya, alhamdulillah lah. Dan ini bukan antara cara kita untuk mempromosikan produk-produk keluaran komuniti yang kita jaga. Okey, setelah kita buat perniagaan, so kita bila cerita perniagaan, adanya modal. Bila adanya modal, adanya keuntungan. Jadi bila kita dapat keuntungan, apa yang kita buat? Ini antara inisiatif BeFriends yang kita dapat jalankan sepanjang 12 bulan kita laksanakan program ni. Yang pertamanya adalah BeCare Community, yang mana di sekitar kawasan program kita ni adanya terdapat satu sekolah rendah Islam Hidayah yang menjalankan program pertanian, tapi disebabkan COVID dan sebagainya, staf tak cukup untuk mereka jalankan pertanian secara komersial lah, untuk mereka jual ataupun konsum dan sebagainya. Jadi kita ambil take part ataupun take responsibility untuk kita buat sistem dia. Maksudnya kita tanam pokok ni, tak silap saya ni kita tanam pokok timun dan cili, tak silap saya. Dan kita bantu mereka untuk buat sistem perairan yang automatik tu. Kita dah ada modal sikit, kita bantulah orang lain pula. Kita dah tahu komuniti sesaran yang kita buat ni dah berjalan, alhamdulillah, dah okey. Ada modal lagi, kita buat pula lain-lain. Kita bantu pula komuniti yang lain yang sekitar kita. Jadi dia beri manfaat kepada semua. Dan alhamdulillah tak silap saya 100 pokok ke 200 pokok berjaya ditanam dengan sistem perairan yang automatik lah. Jadi tak perlu penjagaan 24 hours orang, dia dah automatik sembuh air apa semua. Itu yang pertama. Keduanya BeCare Frontliner. Macam saya cakap tadi, ada modal sikit di di waktu-waktu pandemik ni, kita kalau boleh nak menghargai kita punya frontliner lah, iaitu yang paling utamanya adalah para petugas kesihatan. Sebabkan kita ni program ni dijalankan di Johor, jadi kita approach ke Hospital Sultanah Aminah untuk kita beri bantuan sedikit lah apa yang kita ada, macam face mask, makanan, dan kita beri juga mereka ni madu, testing madu untuk mereka. Jadi untuk support lah kepada mereka kan, dan sebagai tanda terima kasih kami kepada warga kesihatan yang berada di Hospital Sultanah Aminah. Ini antara inisiatif yang kita buat bila kita dah dapat keuntungan. Kita bantu pula orang lain yang mana kita mampulah, yang tak bantu tak payahlah kan. Okey, yang ketiganya adalah jalinan kasih BeFriends. Dah ada duit sikit. Okey, pada tak silap saya bulan 8 ke bulan 7 hari tu, Pontian mengalami banjir yang agak teruk, yang mana rumah-rumah dekat situ tenggelam dengan banjir lumpur. Macam yang siapa yang dah biasa dengan banjir lumpur ni tahulah. So bila banjir lumpur ni, mereka dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Jadi bila komuniti situ call kami, cakap ada banjir, kita pun rush call YPJ nak bantu tak untuk kita, nak collab tak untuk kita bantu mereka ni dari segi makanan ke, wang tunai ke dan sebagainya. Dan alhamdulillah YPJ sudi untuk sumbangkan pack makanan asas kepada komuniti. Dan di peringkat BeFriends kita jalankan kutipan banjir kilat, dan ada juga sumbangan daripada pihak BeFriends sendiri. Dan hasil kutipan kita dapat alhamdulillah dalam tempoh 2 hari kita dapat RM1,000. Jadi saya share dekat sini, sebelum saya buat program BeFriends, sebenarnya kita tak ada pun idea macam mana kita nak bantu orang yang banjir, macam mana kita nak bantu orang yang nak pergi sekolah tak ada baju, macam mana kita nak bantu yang komuniti ada kanak-kanak tetapi tak ada taman permainan. So bila kita approach untuk kita buat BeFriends, sedikit demi sedikit kita belajar macam mana kita nak buat program kesukarelawanan, macam mana kita nak bantu orang, macam mana kita nak lending our hand to the people yang nak pertolongan kan. Jadi bila kita buat sedikit demi sedikit ni, kita tahu macam mana kita nak bantu golongan community. Kadang-kadang community yang memerlukan bantuan ni di sekitar kita tak perasan. Jadi bila kita involve dalam program kesukarelawanan volunteerism, kita dah tahu dah macam mana proses dia. Okey.
Next, okay, ini adalah program bersama kanak-kanak istimewa. Ini istimewa. Kanak-kanak istimewa dan program itu istimewa. Yang mana bila kita jalankan program-program penternakan kelulup ni di komuniti, kita ajar mereka dan sebagainya, ada pihak yang notice gerakan kita ni di kampung Pontian, di Pontian ni. Jadi ada satu sekolah di Pulau Pinang ni, saya serba sedikit lah cerita pagi-pagi ni. Tadi dah lah saya punya intonasi ni macam nak mengajar lecture orang kan, takut orang ngantuk pula pagi-pagi ni kan. Jadi apa yang terjadi adalah satu sekolah dekat Penang, dia call saya, dia kata, oh kita ada kanak-kanak istimewa, kita ada sekolah istimewa kat sini dan mereka berminat untuk menjemput kita untuk ajar kanak-kanak istimewa ni macam mana nak ternak kelulup. Maksudnya kemahiran teknikal lah. Jadi kita kata, oh okay, that's good. Then kita set date apa semua, kita pun pergi Penang dan kita buat program 3 hari 2 malam dengan kanak-kanak istimewa. Dan apa dapatan yang kita buat adalah sebenarnya kanak-kanak istimewa ataupun kanak-kanak yang sedang cakap autism dan sebagainya, mereka mampu untuk menternak kelulup sebenarnya. Mereka ada potensi untuk ternak kelulup sebagai side income mereka. Dan ini dapat saya gambarkan melalui aktiviti yang saya laksanakan dengan mereka. Mereka boleh buat sabun kelulup dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa penternakan kelulup ni for all, bukannya untuk komuniti sasaran sahaja, tetapi untuk sesiapa yang nak jana pendapatan, sebab dia mudah, simple, cepat. Macam tu, dan efficient, efektif. Okey, ini dekat Penang, dekat Lighthouse Academy, kita jalankan aktiviti kat sana. Dan ini merupakan antara inisiatif Be Friends untuk mencintai alam sekitar. Okey, kita jalankan ekspedisi kelulup. Kat mana? Kat Gunung Pulai. Apa yang kita buat? Kita adakan sedikit lecture ataupun kursus penternakan kelulup sedikit untuk warga UiTM, dan kita pergi ke Gunung Pulai, kita kemas ataupun kita buat sedikit gotong royong untuk bantu bersihkan di sekitar-sekitar tu. Dalam masa sama kita juga buat program ni untuk meningkatkan fundraising lah, untuk kita bantu lagi komuniti. Lagi banyak modal kita, lagi banyaklah komuniti yang kita boleh tolong kan. Jadi antara salah satu yang kita jana pendapatan adalah dengan buat program-program macam ni. Dan alhamdulillah respon dia sangat memberangsangkan, dan tak sangka ya, kita buat kelulup 1.0 dapat sambutan permintaan untuk kita buat ekspedisi kelulup 2.0. Dan tadi ada dalam 50 orang dan yang kedua ni dapat dalam 40 lebih orang penyertaan, dan ini merupakan satu perkara yang memberangsangkan lah. Jadi kita dapat bersihkan ataupun gotong royong di kawasan Taman Ekorimba Gunung Pulai ni, lepas tu kita dapat naik Gunung Pulai, lepas tu kita dapat share ilmu kita pasal peternakan kelulup kepada komuniti luar. Tadi kita dah share dengan komuniti sasaran, ni kita share pula komuniti luar, dan juga kita dapat buat fundraising dekat sini. Kita dapat buat collection untuk kita bantu lagi orang melalui yuran dan sebagainya, baju, t-shirt yang kita jual dan sebagainya. Dan ini merupakan antara cara-cara untuk kita dapatkan dana untuk kita buat program kesukarelawanan ni. Of course kita nak ada dana kan. Dan ini merupakan antara cara-cara untuk kita hasilkan dana. Okey. Secara rumusan, sebenarnya ada banyak lagi poin-poin saya, tapi saya share mana yang saya termampu, dan masa pun tak mencemburui kita kan. Dah 9:59 ni. Jadi rumusan dia adalah, secara kesimpulannya, projek kesukarelawanan ni boleh dilaksanakan oleh semua individu. Janji mereka ada tekad dan semangat untuk bantu orang lain. Tak kisah siapa-siapa yang mereka nak bantu, siapa-siapa pun mereka nak bantu orang lain, janji mereka ada semangat untuk bantu, settle, kita boleh laksanakan. Okey, dan sebenarnya kalau kita buat program kesukarelawanan ni, kalau berdasarkan apa pengalaman saya yang sikit ni, sebenarnya kita tak perlu pun buat perkara-perkara yang besar yang macam ada bangunan dan sebagainya. Tak perlu pun. Biarlah perkara tu kita buat adalah satu perkara yang usahanya sikit tapi dia punya kesan dia besar. Sebagai contoh, saya boleh bagi contoh apa yang kita boleh laksanakan adalah buat taman permainan untuk kanak-kanak taman permainan di kanak-kanak untuk tadika-tadika ke, ataupun kita sediakan buku-buku untuk kanak-kanak orang asli ke. Just sekecil itu boleh memberi impak yang besar untuk komuniti. Dan objektif kita melaksanakan program kesukarelawanan ni adalah untuk membantu komuniti luar ataupun komuniti yang kita target. Jadi apapun kita usaha, apapun yang kita capai, akhirnya kita akan salurkan kepada komuniti sasaran supaya objektif kita untuk membantu tu tercapai. Dan seterusnya, bila kita buat program kesukarelawanan ni, semestinya mengasah bakat diri dalam dunia kesukarelawanan.
Sebagai contoh saya, sebelum saya buat program pre-plan ni, saya tak ada loss. Maksudnya orang kata tak adalah zero pasal kesukarlawanan, tapi tak pernah involve dengan kesukarlawanan. So bila kita involve, kita dah nampak dah dunia realiti. Apa masalah sebenar yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia ni, apa cara tangani dia, apa dia punya implikasi, apa kebaikan dan sebagainya. So, bila kita join, baru kita tahu. Kalau tak kita join, kita tak tahu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita buat program ni, kita juga melatih diri macam biasalah dengan kemahiran soft skill, entrepreneur skills, management skills, financial skills dan sebagainya. Dan sebenarnya skills ni bukan sahaja mahasiswa ataupun anak muda terdapat, penyelia ataupun penasihat projek iaitu macam kami ni lecturer pun dapat, golongan sasaran pun dapat those skills. Okay, soft skills ke interpersonal skills. Maksudnya siapa yang buat program ni memang akan dapat. Janji mereka buat betul-betul, mereka datang memang mereka ada tekad untuk bantu, insya-Allah mereka dapat those skills dan sangat bantu untuk masa depan. Yang ketiganya, bila kita buat kesukarlawanan ni, ia merupakan satu platform bagi anak muda untuk serlahkan idea. Apa idea yang dia ada untuk bantu community? Apa idea yang ada untuk kita boost ekonomi? Apa yang idea dia ada untuk bantu menjaga alam sekitar? Dengan cara apa? Kita buat kesukarlawanan. So bila kita buat kesukarlawanan ni, kita tengok benchmark kita. Adakah idea kita ni boleh pergi jauh ataupun tidak? Kalau dia boleh pergi jauh, just go for it. Teruskan usaha tu untuk bantu tempat lain pula. Kalau rasa macam tak boleh ni, kena ada modal yang banyak dan sebagainya, cari alternative way. Janji objektif kita tu tercapai dan ini merupakan platform untuk kita try and error benda tu. Macam tu, janji buat betul-betul. Dan seterusnya, tujuan untuk kita masuk kesukarlawanan ni adalah untuk membantu masyarakat dengan pelbagai jenis cara dan kaedah. Macam contoh BeFriends, kita sediakan platform pentenakan kelulut, kita sediakan barang-barang, kita sediakan rok kelulut untuk mereka jana pendapatan dan akhirnya kita berjaya jana pendapatan mereka lah. Dan ini merupakan antara kesan-kesan positif yang kita dapat bila kita jalankan kesukarlawanan. Dan bila kita cerita pasal SDG hari ini, melalui kita buat kesukarlawanan ni lah yang kita boleh apply SDG yang kita belajar. Ada 17 silap saya. Ada SDG pasal alam sekitar, pasal zero hunger and so on tu. Bila kita nak apply, kita apply dalam dunia kesukarlawanan. So apa yang kita belajar tu kita aplikasikan. Dan ini sebenarnya program kesukarlawanan ni bukan sahaja anak muda yang boleh buat. Pelajar sekolah boleh buat, cikgu boleh buat, lecturer boleh buat, makcik goreng pisang kat tepi boleh buat, siapa-siapa boleh buat. Janji dia ada tekad dan semangat. Macam yang saya katakan tadi. Okey, jadinya masa pun dah mencemburui kita. Ni pun jam dah menunjukkan pukul 10. Jadi saya rasa sampai sini sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada diri saya sendiri. Saya serahkan balik majlis ke moderator majlis kita, Cik Syahira kita. Okay, terima kasih saudara Rashdan untuk perkongsian yang sangat banyak tadi. Kita tengok dah macam mana bermula daripada kita identify apa masalah dekat community tu, and then we come up with satu solution, dan kita kaitkan juga dengan SDG kan, sebab tu nama sekolahnya adalah nama program adalah Sekolah SDG. Kita nak didik dan bagi kesedaran macam mana apa yang kita boleh buat, inisiatif yang kita boleh buat pada usia kita ni, usia muda. Saya pun muda lagi, pelajar-pelajar sekolah dan juga guru pun semua muda lagi. Apa yang kita boleh buat untuk bantu masyarakat di sekeliling kita je dulu. Kita tak payah fikir jauh sangat macam kita tak fikir dunia, tak. Fikir apa yang ada di sekeliling kita dulu. Identify apa yang jiran kita punya masalah, orang kampung kita punya masalah, kita punya community yang terdekat punya masalah, dan kemudian kita come out dengan satu solution. Any kind of solution. Sekecil mana pun idea itu ataupun usaha itu, kena percaya yang dia akan membuahkan satu hasil yang besar kalau kita konsisten. Okay, believe in that. Okay, saya rasa itu sahaja. Saya pun tak nak masa banyak, mungkin ada yang belum breakfast, ada yang belum masuk muka ke. Kan? Okay, kita ada masa 10 minit sebelum kita masuk ke sesi yang seterusnya. Jadi saya harap bolehlah kita ambil masa 10 minit untuk kita rehat ke, buat exercise kejap ke apa ke. Okay, jumpa lagi 10 minit. Okay, terima kasih Rashdan. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Syahira. Terima kasih semua.